Assalamualaikum lagi sekali. Line tu putus. Katanya wifi ataupun transmission not very good. Tak apa, kita sabar. Ini dugaan kecil-kecil je, betul tak? Siapa yang dah sedia, yang dah boleh dapat, mungkin tadi sebab anda terganggu dengan transmission saya, mungkin jadi kurang masuk. Okey, siapa yang dah masuk, tolong check sama ada everything is okay. Kalau ada masalah dengan suara apa-apa, you bagi tahu boleh. Nur Azizah, boleh dengar? Waalaikumsalam. Zahariyah, selalu saya tanya ni sebab apa? Sebab ada saja seorang dua dalam 10 atau 20 orang tu sekejap lagi dia kata suara tak clear dan sebagainya, tapi feedback yang daripada majoriti kata no problem. Jadi saya mengharapkan kalau seorang dua yang tak ada suara tak bagus, you tolong check you punya wifi dulu, check you punya suara. Kadang-kadang masalah kat phone you sendiri. Okay, baik, hari ni kita sambil nak tunggu orang masuk dan bagi love, cuba bagi love kepada seperti biasa, kita sentiasa mengingati ataupun sentiasa mendoakan orang yang sakit supaya mereka dapat join kita juga, betul tak? Sekurang-kurangnya kalau tak dapat berlari berjalan sebab masalah jantung kan. Hari ni kan kita nak cerita tentang apa? Tentang penyakit jantung. Ni ada bezanya dengan heart attack. Kalau heart attack memang you tak boleh tengok saya pun, you kena dalam ICU, red zone dan sebagainya, betul tak? Tapi kalau you dah masuk ke ward biasa ataupun you dah boleh berjalan dan sebagainya, dah boleh bernafas, doktor dah bagi ubat buang lidah, semua tu, balik ke rumah, you boleh dengar lecture ni. Mana tahu Tuhan bagi rezeki, mungkin you tak payah kena heart attack lagi sekali. Macam mana? Boleh? Okey, saya nak tunjuk sikit dulu tentang jantung anda. Sementara kita tunggu kawan-kawan masuk. Anda semua dah pernah tengok kan? Ni macam terbalik sikit, reverse kan? Tapi tak apa. Yang penting anda faham. Nanti bila saya kata coronary artery, ni nama artery atau vein ni kan? Okey, nah ni. Okey, yang ni sebelah right, yang ni sebelah left. Okey, mungkin dia terbalik kat sebelah sana, tapi anda bayangkan ini dua ni, satu dua ni adalah yang selalunya yang kena attack ni kat sini ni. Okey, nampak tak? Merah tu artery, yang biru tu vein dia. Dia supply kawasan kiri dan satu lagi kawasan kanan. Yang selalu yang meninggal tu disebabkan dia block kat sini. Okey, alright, dia kalau satu block cukup, tak payah sampai 3-4. Okey, tapi ingat hari ni kita bukan nak cerita pasal heart attack. Kita nak cerita tentang kenapa benda ni boleh mula-mula block, mula-mula sampai jadi angina, lepas tu lama-kelamaan jantung kita jadi lemah. Itu yang dipanggilkan congestive heart failure ataupun orang Melayu panggil lemah jantung. Dah berbelas tahun ni bapa saya ni, betul tak? Itu cerita-cerita ni. Boleh? Okey, anda faham lebih kurang kalau saya kata jantung, jangan fikir lain-lain. Lebih kurang design jantung kita lebih kurang macam tu. Dan kalau anda nak tahu saiz jantung anda, sebenarnya senang je. Lebih kurang pegang genggam macam tu, segenggam anda punya jari tangan kanan tu atau jari-jari belah kanan tu, itu bila anda genggam, anda punya apa orang panggil jantung lebih kurang saiz besar tu. Kan kalau kita kecil lah kan. Kalau kita besar, jantung kita besar. You tengok tak, setengah orang tu kecil je badan dia. Tapi bila dia pergi exercise, dia pergi main weight dan sebagainya, you tengok dia punya tangan tu besar pada budak-budak, apa tu maksudnya orang yang kecil-kecil tu, betul tak? Dia tu sama kecil je tapi saiz jantungnya besar. Okey, tapi itu untuk orang yang sihat, jantungnya besar bagus. Tapi kita ni kalau yang tak sihat, kalau jantung kita pun besar juga macam orang yang masuk gym, masuk lari jauh-jauh semua tu, kita bermasalah. Sebab jantung kita tu tak patut besar macam tu. Sampai kalau x-ray, sampai dia sebelah ni, bahagian paru-paru kita, besar bukan main. Tapi rupanya nafas pun tak boleh. Okey, itu antara mukadimah. Okey, Jashanora, Sohaila, morning, apa khabar? Zawia, waalaikumsalam. Nurul Salihah, Kuala Terengganu. Semua dah sedia? Saya selalu ambil masa sikit supaya sempat kawan-kawan kita masuk. Kita bagi love lagi sekali, kita share. Tolong hari ni saya rasa ramai yang perlukan manfaat ini. Kita kongsi. Ingat, saya selalu berkongsi, tidak mengajar, sebab ramai yang lebih pandai pada kita kadang-kadang. Ataupun mereka pretend mereka pandai je kan. Tapi yang penting kita sudi belajar. Okey, yang penting hari ini kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu bagi mereka yang perlukan bantuan untuk memulihkan jantung mereka bersamaan kerjasama dengan doktor. Ingat, saya ulang, bersamaan dengan kerjasama dengan doktor. Sebab jantung ni tak boleh melawak, jangan nak buat pandai-pandai sangat kan. Yang penting kita kena ingat, number one killer in the world, tidak lain tidak bukan, ialah sakit jantung ataupun sampai peringkat heart attack. Heart attack adalah last sekali
dia punya apa tu, apa orang panggil, hasilnya daripada apa yang saya nak ceritakan ni. Berarti yang hari ni lebih mustahak daripada heart attack. Okey, kalau dah heart attack memang kita emergency all the time, tak payah banyak cerita lagi dah. Jadi biggest killer ni, kalau kita tengok jantung tadi yang saya tunjuk gambar awal-awal tadi yang dah tengok kan, right, left ventricle, lepas tu ada atrium atas, semuanya ada 4 chamber. Empat-empat ni dia berfungsi dengan pump darah hampir 100,000 kali sehari. Ini kita ambil purata bagi mereka yang mengepam 1 minit lebih kurang 72 beats per minit. Anda punya berapa beats per minit? Ingat dia punya range yang normal adalah antara 60 hingga 80. Kalau atas pada 80 tu you kena check lah kan, apa yang berlaku pada degupan jantung you. Kalau bawah pada 60, you tak pernah lari marathon, you tak pernah buat aerobik, you tak pernah zumba, you tak pernah buat HIIT semua tu, I rasa kena check juga. Sebab kalau dah bawah pada 50, tu dah mula nak pakai bateri pula. Bukan handphone you saja pakai bateri, jantung you pun nak pakai bateri nanti. Baik, apapun, kalau average 100,000 kali sehari, tak pernah dia komplain pun. Faham tak? Dia punya debup tu. Anda bayangkan kalau macam tu, dia working very hard. Jantung kita working very hard sehari, 100,000. Kalau setahun, you kali 365,000 kali setahun. Kalau you dah hidup berapa, yang ramai tengok saya ni dah ada yang 50-an, ada yang 40-an ke atas, ramai kan, betul tak? Macam saya dah 60 ke atas ni, lagi beribu. Kalau you tak kata syukur, tak kata alhamdulillah, apa lagi yang kita nak dustai apa rezeki yang Tuhan bagi ni, betul tak? Ini saja menyebabkan kita patut bagi love lagi pada ramai orang, bagi kasih sayang lagi, dan kita mengajar ataupun share kepada orang. Nombor 1. Nombor 2, anda kena faham ada dibahagikan kepada 2 bahagian besar penyakit jantung ni. Satu dipanggil coronary heart ataupun coronary artery disease. Coronary tu dah heart kan, so artery tu dia punya tadi urat-urat yang besar, yang kecil-kecil semua tu, disease, berpenyakit. Selalunya masalah yang paling penting ialah penyakit yang dipanggil block lah. Okey, saya cerita sekejap lagi. Tapi nombor 2, bahagian sebesar lagi yang ramai orang sedang sakit merana dah bertahun-tahun ni, yang doktor bagi ubat berkati-kati ni, ialah disebabkan oleh heart failure. Heart itu setelah gagal untuk menjalani fungsinya yang saya kata 100,000 kali itu secara aman, dengan tak sakit apa, dengan tak terasa pun, betul tak? You memang kalau tak sakit jantung, you mana ada rasa apa? Selagi saya tak cakap pasal jantung you terlupa pun you ada jantung, betul? Masih duk fikir pasal Along lagi, duk fikir pasal anak lagi, duk fikir pasal laki lagi, duk fikir nak masak apa, betul tak? Nak fikir kerja. So saya faham. Tapi orang yang sakit jantung, dia selalu kadang-kadang dia pegang je jantung dia, betul tak? Dia rasa je kat dada dia semua ni. Okey, itu menyebabkan kita kena faham. Mula-mula sekali, asal usul tidak lain tidak bukan ialah kalau anda bayangkan ini pembuluh darah. Okey, pembuluh darah tu dia ada lapisan dalam yang dipanggil endothelial cell. Endothelial cell ni yang melapisi bahagian dalam kita punya pembuluh darah tu. Dia selalunya Tuhan bagi ada satu yang namakan nitric oxide. Nah, nitric oxide ni lah menjadi peranan utama yang ramai orang tak pernah fikir dan tak pernah tahu dan tak ambil peduli pun, tak ambil pot lah. Rupanya nitric oxide ni Tuhan bagi, dia macam gas. Nitric oxide dia gas. Tapi gas ni bagusnya kalau you buka you punya saluran pembuluh darah kat jantung ataupun pembuluh darah kita yang biasa-biasa sampai ke ujung rambut, ke ujung kaki pun dia sama juga. Dia bila you buka tengok lapisan dia tu, rupanya disaluti dengan satu jenis membrane ataupun satu jenis saya kata tadi nitric oxide tu dia keluar untuk satu melicinkan, kerja nitric oxide. Nombor 2, dia menyebabkan bila dah licin tu darah berjalan dengan laju, dan dia mempertahankan supaya tidak menjadi plak. Dia mainkan peranan, dan ujung sekali dia memainkan peranan tidak menguncup sangat. Kalau you dalam keadaan stres kan, dia senang menguncup kan. Dia juga mainkan peranan untuk mendilatkan balik, mendilatasi. Sebab tu bila orang ambil Viagra, ingat tak untuk kelakian tu kan, masalah inilah erectile dysfunction semua tu. Kenapa? Sebab dia bagi naikkan balik nitric oxide. Bila ada nitric oxide, dia kembang. Bila dia kembang, cantik je. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau yang ibu buah lidah dan sebagainya tu kan, GTN tu, ubat-ubat
pil kecil bawah lidah kalau kena heart attack semua tu, dia juga untuk mendilatekan. Jadi nitric oxide ni lah sebenarnya ibu kepada penjagaan pembuluh darah kepada kita punya jantung terutama sekali. Baik, apa yang berlaku ialah bila kita banyak toksik, banyak bahan-bahan yang yang tak diperlukan masuk dalam badan kita, dan dia naik dan juga masuk ke dinding-dinding pembuluh darah kita tu, maka mula-mula dia cuma menjadi satu bahan orang panggil yang mengganggu kelicinan. Satu. Nombor dua, dia kadang-kadang mengguris bahan-bahan seperti heavy protein, heavy casein, ni datang daripada susu dan sebagainya tu kan. Kadang-kadang dia nanti kolesterol yang berat-berat tu semua tu, dia dah mula-mula melukai saja kawasan pembuluh darah kita tadi. Okey, you bayangkan perlahan-lahan tahun demi tahun kita makan lagi, kita tak jaga lagi minuman dan sebagainya, sleep tak cukup, stres dan sebagainya, maka dia akan damage. Damage maksudnya dia merosakkan. Bila merosak, Tuhan tak bagi terus traffic jam, dia tak akan terus heart attack, dia akan datang, you tak sedar pun. Ada pekerja kita yang cukup mahir, orang panggil JKR kita lah, okay? Yang jaga Jabatan Kerja Raya ni, jaga jalan raya kita tu, dia akan datang tampal. Dengan apa dia tampal? Ada datang white blood cell, ada orang panggil kolesterol pun datang bagus. Jangan kata kolesterol semuanya jahat, sebab tu kolesterol diperlukan. Mana ada orang tak ada kolesterol dalam hidupnya? Cuma kalau berlebihan yang dia teruk. So kolesterol tu untuk apa? Untuk tampal. Sebab tu bila orang kata LDL, HDL, dia orang pening kepala. Yang mana bagus, yang mana tak bagus. Dua-duanya bagus sebenarnya. Sebab ada kerja masing-masing. LDL, dia cuba tampal. HDL, dia cuba buang yang lebih-lebihan. Jadi pasal apa nak kata mereka jahat pula, ada yang baik pula? Itu fahaman lama. Di fahaman baru, kolesterol yang mencukupi, kolesterol yang baik diperlukan untuk penjagaan. Jadi selamat. Tapi lama-kelamaan kita makan lagi, tidur tak cukup, stres lagi, minum susu, teh tarik semua tu. Lepas tu dia lekat. Okey, kalau dia terus menimbul dan katakan bersatu, dia cuma bau kecil macam ni, masih lagi ada darah yang boleh lepas tu tak? You tak kena apa-apa. Tetapi kadang-kadang dia mula tinggi, dan tinggi tak apa juga, kadang-kadang dia terkopak. Dia terkopak daripada lapisan endothelial cell tu. Terkopak tu bila dia tengok lubang tu, bila dia terkopak, dia macam tu. Okey, kadang-kadang tutup balik, kadang-kadang terkopak mengikut you punya. Sebab tu kalau you ada high blood pressure pula, dia lagi tekan lagi dengan high blood pressure, dengan stres dia tutup terus. Itu dipanggil angina, faham tak? Yang boleh menyebabkan macam heart attack pun. Tetapi kalau dia buka balik ataupun you dapat ubat secepat mungkin, you selamat. Ataupun you pakai pembuluh darah yang keliling-keliling. Yang saya nak fokuskan ialah pembuluh darah yang keliling kita, orang panggil jalan halus, jalan pintas. So nombor satu yang berlaku ialah bila you sekali-sekali jadi dia dah sempit sikit macam tu, itu dia panggil stable angina. Stable angina ni macam ni. Kalau you buat kerja, baru dia penat, baru dia rasa nak sakit macam tu. Kalau you naik tangga, 2-3 tingkat dah mula jam, betul tak? Itu kalau takat satu tingkat mungkin boleh lagi, tapi naik pada tingkat ketiga you dah mengah. Itu pegang pula dada, itu dipanggil stable angina. Okey. Nombor dua ialah apa yang dipanggil yang stable angina ni, selalunya bila you rasa macam orang nak cekik ataupun nak tekan dada you, nak himpit dada you, itu petanda-petanda asalnya. Tidak ada kaitan sangat dengan kembung ke perut, rasa macam gastrik semua tu, ada lain. Setengah orang confused tu, yang sakit kat ulu hati tu. Yang ni selalunya dengan pekerjaan, dengan buat satu aktiviti yang lebih kuat daripada biasa. Satu. Masalah kedua dalam sudut pembuluh darah ni juga adalah disebabkan you yang buka tutup tadi, ingat tak? Pop macam tu. Lama-kelamaan nanti bila you buka, kat belakang ni kosong kan? Kat belakang kosong ni dia tambah lagi. Mula-mula you buka tutup, sekali jadi, sekali tak jadi. Lama-kelamaan dia tambah lagi kolesterol, tambah lagi bahan-bahan berat kat tu, dia macam menimbul atau menimbus. Maka itu ujung-ujungnya jadi heart attack. Faham? Tapi sebelum jadi heart attack semua tu, dia ada keadaan apabila you pergi doktor balik tu semua tak payah masuk emergency ataupun masuk ward tu, kadang-kadang doktor bagi ubat dah lega tu, dia itu dia panggil unstable angina. Maksudnya you masih lagi tidak ada heart attack tapi peringkat unstable.
tak apa tu, tak payah buat kerja kuat pun, tengah baca surat khabar pun you rasa sesak je nafas. Okey, bawa kereta pun sesak je nafas. Ini bukan heart attack lagi tapi itu berarti dia dah mula mendekati kepada heart attack. Yang tu kena lebih serius. Sebab apa? You dapat chest pain at rest. Satu, sakit dada masih buat kerja. Satu lagi, tak payah buat kerja pun dia mula sakit. So yang last kali heart attack. You boleh nampak 3 fahaman supaya kita tahu apa yang dimaksudkan penyakit jantung ni, luas dia punya skopnya. Tapi saya cuba simplifykan. Okey, sebahagian pertama saya dah siap, sebahagian kedua saya nak cerita. Sebahagian kedua ialah bahagian yang dinamakan heart failure. Yang selalu orang kata jantung lemah. Okey, heart failure saya kata tadi patut dia tekan 1000 kali sehari. 100,000 kali sehari. Dia nak tekan juga 100,000 kali sehari, tapi dia penat sangat. Ataupun dia tak capai dia punya pengeluaran darah dia. You tahu kan, setiap kali kita pump keluar berapa ratus mil darah. Okey, katakan 100% keluar, cantik. Pump keluar cantik. Itu yang dia panggil systolic blood pressure. Kalau darah tinggi tak ada, dia cantik. Diastolic pun cantik. Okey, pas. Tapi bila ada high blood pressure ataupun ada penyakit lain, saya kata tadi masalah stres dalam hidup kan, dia menguncup semua tu, dia nak tekan keluar. Di jantung tu dia penat kerja sampai dia fail nak mencapai lebih daripada 50%, 60% daripada keluaran. Contoh setiap kali kena keluar katakan 300-400 mil lah, satu cycle tu dia nak kena keluar kan. Tapi dia cuma boleh keluar 100 mil. Selalunya bila kita tekan tu, kalau bawah pada 50% memang diiktiraf sebagai jantung tu dah fail. Especially kalau you ambil ejection fraction ataupun cardiac output, pengeluaran jantung kita tidak melebihi daripada 50-60%, memang you akan merasai sakitnya. Lemah je rasa. You tak boleh berjalan jauh, you rasa pening, terhuyung hayang, mood tak ada, rasa lesu. Ini semua adalah disebabkan, itu tak cerita lagi bila lama sangat tak diubati, tak dirawati. Bukan jantung saja masalah. Sebab bila jantung tak boleh tekan keluar, maka dia boleh patah balik. Dia reverse, dia masuk ke mana? Yang dekat dengan jantung, siapa tahu cepat? Paru-paru. Itu yang orang kata paru-paru kadang-kadang berair itu kan. Rupa-rupanya kalau doktor cek dalam dia punya stetoskop tu, dia akan dengar macam kerak-kerak bunyi macam boleh ada air kat dalam tu. Faham tak? Kalau X-ray memang nampak. Itu dipanggil congestive heart failure. Dia dah congested, dia dah macet kata orang Indonesia, dia dah mula traffic jam, gila-gila dah tak boleh, sesak tu. Maka bila X-ray dia nampak berair kat bawah paru-paru tu, dia nampak jantung tu dah mula membesar. Kalau lebih pada setahun dua macam tu, memang nampak jantung tu dah mula besar daripada yang sebelumnya. Okey, baik, anda dah faham, tu dipanggil heart failure. Ini ada kaitan dengan systolic, diastolic, ada kaitan dengan ada injap yang dah berlubang ke ataupun dah bocor ke. Ini menyebabkan dia tidak efektif seperti 100% seperti dulu. Ini dinamakan heart failure, menyebabkan oksigen supply kepada seluruh badan dah tak mencukupi. Siap? Cukup saya bagi fahaman tentang secara menyeluruh apa itu heart disease. Ada lagi lah tentang masalah degupan jantung yang tak betul, palpitation dan sebagainya. Itu satu lagi bicara lain. Tapi dia juga boleh melibatkan masalah-masalah jantung kita jadi lemah nanti. Maklum saja, orang 70, use sekejap-sekejap 60, sekejap 50, kejap-kejap naik sampai 90. Dah tak betul, dia punya rhythm tu pun mengganggu. Sekarang, tiba masanya saya cerita siapa yang berisiko yang dapat penyakit macam ni. Okey, Siti Arija dengar kalau doktor bercerita, Alhamdulillah you tengah relax, bukan relax. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi dengar. Tolong bagi love sampai bila-bila pun supaya saya tahu yang you masih mengikuti program saya. Kadang-kadang kosong tu saya rasa mana korang semua pergi kan. Bukan apa-apa. Kita kena banyak semangat nak cerita pada orang, betul. Niat saya nak bagi faham risiko orang yang boleh kena penyakit jantung. Bukan sampai heart attack, penyakit yang saya kata tadi. Okay? Satu ialah mereka tu ada masalah, orang kata siapa lebih banyak, lelaki ke wanita. Memang
orang lelaki lebih cepat kena penyakit jantung disebabkan mereka daripada awal lagi kolesterol mereka Tuhan jadikan lebih awal kena daripada perempuan. Semua kita ada kolesterol daripada kecil pun dah mula. Zaman moden lagi banyak kita ambil KFC, McDonald ni, fast food ni semua siap ambil banyak refined sugar, confirm. So dulu dibuat kajian umur 45 ke atas lelaki yang dah boleh nampak apa tu masalah penyakit jantung, dan perempuannya 55 tahun. Oi, Tuhan bagi gap. You nak tahu tak kenapa ni? Kalau saya cerita ni barulah filosofi mengatakan Tuhan tu memang dia jaga wanita lebih. Pasal apa? Wanita tu banyak lagi dia punya tugas-tugas masa dia fertile, masa dia subur kan, dia nak jaga anak, nak jaga rumah, nak jaga suami. Kadang-kadang suami tak faham. Suami pula buat cerita makan kena pula kolesterol, heart attack. Dah lah nak jaga anak, nak jaga you kat hospital lagi. Ni selalu saya dengar cerita-cerita macam ni. Kadang-kadang sedih. Pada tu dia dah merana dana perempuan ni, masuk umur 50 dia pula kena breast cancer ataupun womb cancer kan kadang-kadang. Okey, nombor satu, risiko pertama yang penting ialah orang kata family history. Kalau mak bapak atau atuk semua kena satu keturunan tu banyak penyakit jantung, boleh juga you predispose lebih senang kalau you tak jaga diri you. Tapi itu cuma 5 hingga 10% faktor yang penting. Faktor 95% lagi yang lebih sentiasa berlaku ialah nombor satu ialah dipanggil apa tu pemakanan. Tidak lain tidak bukan pemakanan. Nanti saya cuba kupaskan. Tapi nombor dua, sehinggakan menyebabkan high blood pressure. Jadi high blood pressure, orang yang high blood pressure kena jaga. Nombor tiga, orang yang ada high kolesterol. Saya kata kolesterol mustahak, tak perlu lagi 5-6 ke bawah unit tu. Sampai 7 pun saya benarkan. Tapi kalau 8-9 all the time tak boleh. Okay? Itu kena jaga betul. HDL, LDL tu tak apa. Jangan pening kepala. Okay? Yang perlu kita jaga ialah diabetes mellitus. Orang yang diabetik, ramai pengikut saya yang diabetik, betul tak? Yang ada kanser, betul tak? Yang penting you kena check diabetes you under control tu tak. You mesti control you punya high blood, diabetes dan kolesterol. Sebab tu lecture tu datang sekali. Okay? Dan kaitannya nombor 4 ialah obesity. Selalunya 3 ni datang sekali, high blood, diabetes, kolesterol. Lepas tu mau tak mau dia ada kaitan dengan obesity, orang yang overweight. Saya tak kata obese, tak payah tunggu sampai jadi bulat besar sangat macam nak masuk kereta pun kena pakai 2 seat. Itu tak mau dengar. Okay, kalau boleh tak perlu lagi, kalau Tuhan tak jadikan you macam tu sejak kecil ataupun sejak azalinya you memang ditakdirkan gemuk macam tu, saya minta you dengar lecture saya. Tak apalah you nak marah I kata you macam mana pun tak apa. Kadang-kadang you meluat dengar I baby macam ni, tapi you kena kuruskan badan. You kena balik kepada ideal body weight. Mau tak mau. Sebab apa? Kalau dah kena heart problem besok baru nak dengar cakap. Okay, no point. Stress, faktor seterusnya, orang yang stressful. Exercise, orang yang langsung tidak mau bergerak. Saya tak kata pun kena masuk gym berat-berat. Tak pernah langsung keluar kena matahari. Tak pernah tapak kaki kena tanah pun. Memang you cari pasal. Mau tak mau. Jadi sebenarnya kalau you dapat main dengan risiko ni, jagaannya, sebenarnya you boleh reverse. Cuba you tengok balik. Dan ujung-ujung sekali suka makan ubat. Kita yang rajin makan ubat, saya terutama sekali pernah banyak makan ubat, steroid dan sebagainya. Saya tahu sangat. Ya Allah ya Rabbi, kesan sampingannya tu sampai ke hari ni saya boleh rasa. Sampai ke tulang dia jadi rosaknya, faham tak? Kan saya kata sampai boleh keluar uric acid, sampai boleh jadi penyakit arthritis dan sebagainya. Itu ubat-ubatan yang dulu. Jadi siapa yang rajin makan ubat, tolong, saya nak suruh you kerjasama dengan doktor. Saya tak mau kata terus berhenti. Nanti dia orang kata saya melampau pula. Tapi kalau doktor tak mau bagi kerjasama dengan you, dia tak peduli, dia kata oh ini memang saya sudah tahu lah tak boleh baik punya, saya minta maaf, that is already outdated. Dengar elok, outdated. Saya minta maaf ni dah masuk 2020. Okey, seterusnya cakap mesti you tunggu cara nak mengendali masalah ni kan. Okey, sama ada you are very serious ataupun baru mild ataupun cuma mempertahankan diri dengan ubat-ubatan saja, harus you dengar elok. Sebab dah banyak di satu dunia ni orang dah reverse. Tahu tak reverse? Dia dah ghostan, daripada dia lebih teruk dia jadi lebih ringan. Sampaikan kalau dulu 7-8 jenis ubat, sekarang cuma mungkin 3 jenis ubat. Dan kalau dia betul-betul berani dan tengok doktor yang friendly, betul-betul bagi motivasi untuk sama-sama merobati sehinggakan dia bebas daripada ubat. Itu motivasi kita pada hari ini. Baik, apapun anda ambil nota ya, tolong. Okey, siapa yang pandai tulis tu type cepat, tolong masukkan.
Ada 7 step yang saya nak bagi pada you. 7 step. Okey, walaupun saya tak sempat nak cerita semua secara detail, tapi kalau you faham, you akan dapat konsepnya dulu. Ingat elok-elok, nombor 1 ialah diet and fasting. Saya ulang, iaitu menjaga pemakanan. Bila you dengar perkataan diet, you janganlah macam meluat. You dengarkan macam fed up, alamak, aku tak boleh enjoy lagi dah. You dah enjoy cukup dah kan, dah lama dah kan. Ni dia punya akibatnya. Jadi Tuhan kata, aku bagi ruang kamu mencari, sebab aku janji setiap penyakit tu ada ubatnya. Dan tak mesti ubatnya datang daripada pil ataupun injection ataupun bypass ataupun ambil stent ataupun ambil bateri untuk jantung. Tak semesti. Dan dah banyak kajian dibuatkan. Kadang-kadang yang masuk stent tak sampai 5 tahun jam balik, betul tak? Kadang-kadang dia complication, faham tak? Nanti kalau saya cakap tu dia macam revolusi lain pula. Nanti saya dah tahu result untuk buat bypass, buat apa tu stent, buat angiogram semua ni, dia cuma lebih kurang berapa persen je. Yang lagi 80% ni kebaikannya bila you boleh diet betul-betul. Dan dietnya saya dah cerita. Contoh, banyak diet ada kat pasaran, you pilih yang terbaik, iaitu dia semestilah berdasarkan kepada plant based. Plant based tu maksudnya apa? Semuanya datang daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau you ikut D&D diet yang saya pelopori, dan berani saya ke depan, saya akan orang marah-marah lah, kata takut nanti kalau berhenti ubat. Tapi ramai dah pun. Okay, kalau diabetes, high blood, kolesterol boleh hilang, takkan you punya penyakit jantung pun tak ada dia punya tumpang sekaki. Sebab apa? Kita jenis rawatan ataupun cara protokol kita tak semestinya untuk diabetes, oh kau kena makan macam ni sahaja. Untuk kolesterol apa tu, kanser macam tu pula. Kalau jantung macam ni pula. Pening kepala nak fikir. Jadi dia kena ada dia punya apa tu persamaan dia. Memang kalau kanser ada lagi dia punya apa tu detail-detail ataupun yang lebih terperinci. Sama juga dengan jantung. Tu you kena dengar ni cerita ni kan. So nombor 1 diet. Dietnya mula daripada D&D diet. D&D diet tidak lain tidak bukan, dia nombor 1 ialah water therapy. Berkali-kali saya sebut, 2 calit garam, 500 ml air. Untuk orang sakit jantung, you jangan risau, okey. Ambil antara apa tu kilogram berat badan you tu kali 30. Kalau 70 kilogram kali dengan 30 berarti 2100 ml air. Air putih bersih, air hidup ataupun jus-jus yang saya benarkan, campur tolak, minimumnya body weight kali 30 sehari. Setiap 500 ml kalau air putih bersih tu mesti ditambah dengan, dicalit dengan 2 garam. Pagi tadi saya dah tunjukkan, betul tak? Bawa pergi mana-mana botol kecil tu. Okey, garam bukit. Kalau garam biasa, siap kau high blood pressure pula nanti. Kalau garam bukit, garam RX salt yang saya buat tu, you boleh turunkan blood pressure pun. Bila kita turun blood pressure, jadi kita kurang kena masalah penyakit jantung. Ataupun yang dah sakit, dia mempertahankan lagi. Sebab apa? Tekanan darah you cantik. 1. Fasting, tak habis lagi. D&D diet tu saya, bagi mereka yang baru ni ingat nombor 2, waktu pagi buah-buahan. Okey, ingat buah-buahan berat badan you kali 10, formulanya kilogram kali 10, makan sampai pukul 12. Lebih tak apa, kurang jangan. Petang dan malam, makan tengah hari dan makan malam, dia punya kalau ambil pinggan tu supaya tak pening kepala, tengok pinggan you, setengah semuanya salad, suku lagi sayur yang dah masak, dan suku lagi barulah nak makan apa pun you makan, nasi ke, ubi ke, nak campur dengan kuah pun boleh, dengan syarat apa you masuk dalam plate you ni, you makanlah sampai kenyang macam mana pun, dengan syarat, saya ulang lagi sekali, formula untuk tahun 2020, tak payah 2 plate lagi dah, 1 plate je, setengah semuanya sayur, setengah lagi ataupun salad atau ulam-ulam, suku daripada plate you tu, sayur juga, tapi sayur yang boleh masak, taufu, taukuah, tempe, jenis-jenis macam tu. Kacang-kacang you, apa tu, kacang buncis lah, kacang bende ke apa-apa masuk kat situ, pajeri ke apa tu, lepas tu nasi. Kalau boleh orang yang apa tu jantung punya masalah ni, ambil nasi brown rice. Ni kali pertama saya tekankan kepada brown rice, okey. Sebab ramai orang dia salah ambil nasi putih, dia panas-panas dia makan, dia tak sabar lagi dah. Sebab sedap kan bila panas, saya suruh makan nasi sejuk, okey, no problem. So you nak makan banyak mana pun boleh, asalkan setengah mestilah green, hijau-hijauan, okey. Termasuk biji-biji rin, kacang kuda ke, kacang walnut ke, except kacang tanah. Okey, sebab kacang tanah ada poison. Baik, sambung.
So bila lapar je saya kata apa, always boleh ambil you punya apa tu, air kelapa ke, isi kelapa lagi sekali boleh, nak minum santan boleh, nak ambil balik air dengan apa tu garam tadi, buah-buahan, ataupun nak buat apa tu smoothie. Tahu smoothie? Blended. Sebab tadi kot sayur tak habis ke apa, you tak boleh telan, tak boleh gigit, maklumlah gigi pun tak ada. You buat smoothie. Jangan buat jus. Sebab jus tak sebaik dengan apa tu blended. Okey. So makanlah. Ubi keledek bagus, ubi keledek yang ungu lagi bagus. Nanti saya bagi nama-nama makanan yang you list down. You boleh pilih, banyak saya bagi nanti. So you jangan nak kata you lapar nanti you, sebab ini je apa tu air liur kita ni kadang-kadang meleleh, boleh tengok apa tu teh tarik tu tak, nampak kepala ikan, nampak kambing, tu you sabar. Penting sekali ialah orang yang kena jantung, penyakit jantung, tolong tolak ke tepi. Dalam dapur you ada 3 benda yang wajib you tolak ke tepi. Nombor 1 gula, tak payah saya cerita lah kan. Nombor 2 apa tu susu, dan orang yang dah ramai ikut saya. Nombor 3 cepat. 1 gula, 2 susu. Nombor 3 yang you benci dengar daripada saya ialah daging. Daging apa pun you tolong kontrol dulu, kecuali seminggu sekali dinamakan cheat day. Itu pun kalau you tengah heart attack baru baik keluar hospital, tolong tak ada cheat day 2 bulan pertama. Macam orang kanser pun 2 bulan pertama saya tak bagi langsung tempuh daging, termasuk telur pun. Okey, saya ulang, termasuk telur pun. Ni tolak-tolak ke tepi. You punya yang asal-usul daripada yogurt ke cheese dan sebagainya, asalkan dia ada daripada unsur telur ataupun susu ataupun daging, you jangan tempuh. Daging pula you tanya, ramai orang tanya saya, ikan boleh tak? Ikan ni you iktiraf sebagai daging ke apa? Saya pun tak faham. Takkan you nak kata susu ikan kot, dia mesti kata daging ikan kan, daging lah benda tu. So tolong, asalkan dia bermata ataupun berkaki ataupun dia beribu, ada mak dia, tolong tolak ke tepi. Jadi tinggal apa? Tinggal banyaklah makanan kita berdasarkan kepada bukas, air, buah-buahan, karbohidrat yang kompleks, yang belum lagi di-refine jadi roti putih semua tu, ubi-ubi, tak kira apa pun, apa tu buah-buah saya selalu katakan yang seperti banyak serat, seperti nanas, sukun semua tu, ataupun nak buat pajri, semua boleh. Okey, terung semua boleh, no problem. So you sambung tu, dan ujung sekali ialah biji-biji rin, termasuk style Mak Saleh pun tak apa, nak oats ke, nak brand ke, cereal yang betul-betul organik tu boleh, tapi jangan bubur susu. Letak apa, susu biasa jangan, susu binatang tak boleh, susu almond, susu walnut, susu barley pun ada zaman sekarang ni, ada susu apa lagi, susu orang buat daripada beras pun ada. Tapi saya sekarang dah recommend bubur santan. Okey, santan yang bukan datang daripada kotak, datang daripada pure. Okey, apa sikit lagi. So fasting, seterusnya malam kita belajar untuk apa, puasa malam. Okey, daripada pukul 8 malam tu, lepas maghrib dah, kalau nak makan malam tu jangan belajar makan lepas isyak. Okey, terus berarti lepas isyak tu kita tutup kedai lah, tak ada apa-apa lagi dah. Paling-paling nak minum boleh. So puasa besok sampai pukul 8 pagi. Jadi tak payah nak belajar intermittent fasting sampai, kalau you rajin tak apa, tapi jangan sampai seksa. Saya tahu yang saya ajar ni, takat ni pun orang dah terseksa. Bahkan saya nak ajar you sampai 18 jam puasa, cuma tinggal 6 jam je boleh makan. Kelang kabut, jadi stres tu pun tak guna. Okay? Buat benda yang boleh bertahan hari. Padahal kita orang Islam pun boleh. Hari Senin dengan tambah lagi hari Khamis tu, dengan tiap-tiap malam kita buat, kita dah tiap-tiap hari kita dah ada intermittent fasting, style kita sendiri. Okay, orang Islam tak ada masalah. Tapi siapa kita banyak sangat berpenyakit kalau tak ada masalah. Betul fasting, tapi bila dia buka fasting tu, bila dia buka puasa dia tu, apa dia makan? Itu datang baliknya punca-punca yang saya kata tadi. Okey, anda semua tahu kan, banyak sangat susu, banyak sangat gula, banyak sangat benda berdaging, confirm tak akan baik. Minta maaf, kalau ada jalan lain yang lebih baik, saya bagi kat you. Orang kata, doktor, saya ikut keto diet lah, berat badan saya turun bagus. Tapi anda belum habis belajar. Belajar jauh-jauh, tengok apa orang buat kajian beratus ribu orang, apa jadi bila you buat keto diet selepas pada 4-5 tahun. Jangan nak fikir 2-3 tahun ni saja. Orang kata setengah orang tu selepas tahun dia dah nampak dia punya adalah masalah-masalah. Saya dah ceritakan keto diet kan. Jadi nombor 1, tidak lain tidak bukan, kopi besar-besar, tulis aku dah jaga diet aku, tak. Itu nombor 1. Kalau you boleh jaga diet dengan water fasting, water therapy dengan fasting tu, 3 ni saja hampir 50% daripada perjuangan you dah capai. Boleh?
Sebab tu saya kata kalau you boleh tahan 3-4 bulan ni, tak heran kalau jantung you lebih lega, you boleh naik tangga lebih, you pergi check ECG you cantik, buat stress test dah boleh daripada stage 2 naik 3 sampai stage 4 pun kesetengah orang bagus. So Marwah, okey, doktor klinik kerajaan tak pernah bagi tahu pun asyik, itu dia orang ada ramai pesakit. Kita ni ada masa kan, tak apalah, jangan marah. Marah pun bukan kita untung apa kan. Kita belajar, kita pegang kita punya power sendiri. Nombor seterusnya ialah exercise. Diet, fasting nombor 1. Ni topik besar. Nombor 2 ialah exercise. Saya selalu bagi tahu, tak payah exercise berat-berat. You mesti bila dengar perkataan exercise, start dulu kena masuk ni gym, kena pergi buat lagi, pusing padang gila-gila. No, saya ajar sikit-sikit je kat rumah tu kan, HIIT, copy je. Pakcik Google boleh cerita kat you. HIIT, High Intensity Interval Training. Tapi bagi mereka yang baru baik daripada penyakit jantung, tak salah buat high intensity. Buat low intensity, tapi you tak saya ikut HIIT. Untuk orang penyakit jantung yang baru baik, ataupun tengah-tengah tak stable ni, you buat yang berjalan aja. Saya ulang, yang tak stable, yang rasa sakit setiap minggu tu ada je, dada rasa sesak, rasa apa macam tight lah, ketat je tu, itu jangan nak paksa nak buat pumping benda yang tergesa-gesa sangat. Okey, yang tu saya tukar. HIIT ni lebih kepada mereka yang dah stable, dah ke arah sihat walafiat. Tapi yang baru nak mencuba, jangan buat HIIT. Buat apa? Buat slow moving, asalkan kena tanah kakinya, boleh jalan kat rumput, boleh pusing-pusing rumah dulu cukup. Jangan pergi jauh seorang-seorang diri, sebab you ni baru lagi nak memperbaiki diri. Asalkan boleh buat setengah jam, badan dah berpeluh, bila berpeluh keluar endorfin, endorfin tu saja boleh membuka lagi you punya pembuluh darah. Saya ulang, endorfin. Endorfin tu keluar apabila you exercise sahaja. Dia tak boleh beli kat kedai farmasi mana-mana. Tak ada dalam kotak, tak ada dalam botol. Namanya endorfin. Cuba pergi tanya, tengok kalau ada jual. Oh, kalau ada jual, saya nak jual dulu. Boleh jadi kaya tu, endorfin. So, nombor 3 ialah satu lagi yang tak ada jual kat farmasi, namanya ialah tapi sekarang dah ada tu, namanya melatonin. Tapi melatonin yang dibuat tak sama dengan yang Tuhan bagi, iaitulah tidur yang mencukupi. So, orang yang sakit jantung takkan tidur pun tak boleh. Cuma saya tahu ramai orang yang ada masalah bila umur 50-an ke atas ni, dia ada masalah insomnia. Okey, salah satu daripada suplemen yang you kena beli kalau nak bantu, satu melatonin, sebab you tak cukup melatonin. Tapi yang penting ialah jangan beli Valium semua, ubat tidur tu bukan, yang mengantuk tu bukan. You kena tambah satu nama magnesium. Dikenal pasti orang yang sakit jantung, yang banyak palpitation, darah tak stable semua tu, ataupun sampai jadi insomnia, lemah badan selalu, sesimpel dia tak cukup magnesium saja. Itu pun saya cuba bentangkan nanti macam mana nak cari magnesium selain daripada pil. Okey, kalau nak beli pil tu lebih kurang 400 mg per day. Okey, 400 mg, jangan tinggi sangat, jangan kurang sangat. Saya ulang lagi sekali, 400 mg magnesium, one of the best. Ada setengah orang dah sapu magnesium kat badan, kat tapak kaki, itu bonus. Siap? Tidur. Okey, seterusnya nombor 4 yang besar, topiknya ialah matahari. Saya tak boleh tekankan lagi dan nak hebah macam mana lagi dengan kuasa Allah ni. Sebab kita nampak macam matahari ni macam perkara biasa. Hari-hari keluar matahari tu tak. Tapi siapa yang ambil kesempatan macam pagi ni. Dan kita tengok tadi siapa yang buat sun gazing. Masukkan cahaya matahari tu melalui jendela mata 10 saat, 20 saat. Saya ajarkan. Tengok balik video saya. Buat hari-hari. Untuk orang sakit, no choice. You kena buat sebab cahaya tu, vibration tu adalah semacam ubat untuk kita mengembalikan nitric oxide. Tahu nitric oxide tak? Vitamin D bila kena dengan kolesterol yang mencukupi, yang cantik, maka dia akan convert jadi semua peredaran darah kita, fiziologi badan kita, tidur kita pun ada kaitan dengan kena cahaya matahari. Jadi sekarang saya tengah lecture ni dah panas sangat, tapi tadi kalau boleh you ambil setengah jam jemur panas, okey? Tak payah kena muka sangat, kena badan pun tak apa. Sebab setengah perempuan kata habis kena freckle dan semua. Mana you nak freckle ke, you nak sakit jantung ke? Betul tak? Kadang-kadang geram juga. Korang ni banyak sangat alasan. Okay, Liz Zack, honey pineapple. Okay, let's go.
Seterusnya ialah supaya you tidak kena banyak sangat makan ubat, sebab doktor banyak ubat, bergenggam-genggam ubat nanti. Ubat bagi cair darah lah, ubat bagi cepat kencing ke, lawas kencing, ubat bagi ACE inhibitor tu kan, nak bagi stable you punya degupan semua. Kadang-kadang dia bagi ada device lagi, dan ujung-ujung sekali dia suruh pergi heart transplant. Kalau dah terstand tak boleh, kalau buat bypass pun tak apa, tu kena transplant lah, kena ambil jantung orang lain pula. Panjang cerita. Okey, kita habiskan cepat 3 lagi. Okey, orang yang sakit jantung, saya selalu buat topik on stress. Dan saya selalu streskan perkara yang stressful, kalau boleh you handlekan. Okay, kalau tak boleh, belajar, tengok ustaz-ustaz mengajar macam mana. Saya suka ikut ustaz-ustaz seperti Abid Liu bagus. Saya suka dengar ustaz di Adi di Indonesia, Ustaz Ajim. Kadang-kadang saya tengok Dr. Maza, Ustaz Kariman, dan kalau yang masalah punya tu banyak you tengok kan. Norman Khan, Ali Norman Khan tu bagus. Okey, banyaklah, bahkan kita tak larat nak belajar. Okey, kalau you duduk depan iPad atau depan you punya handphone ni, kalau you tekan je tentang anti-stress, cara mententeramkan jiwa, satu dari sudut rohani, satu dari sudut motivasi, banyak juga lecturer ataupun motivator yang pandai bagi. Ambil poin-poin yang menyebabkan you boleh tenteram. Saya punya tagline, senang je kalau dalam keadaan stres, good. Cuba sambung, siapa tahu, cepat. Siapa yang ikut saya, cepat tulis. Good or bad is good. Ni ada kaitan dengan yang selalu orang bermasalah besar kan. Bila dia dapat benda baik baru dia happy, bila Tuhan duga sikit dia komplain, dia merepek, dia salahkan Tuhan. Tu kadang-kadang inilah masalahnya. Dan kadang-kadang dia tak dapat benda yang dia suka, dia ingat benda tu tak elok. Dia semua ada kaitannya dengan good or bad is good. Tak kisah benda tu cantik ke, datang benda yang baik ke, kalau dia duga ke, kalau dapat teruk sangat pada hari tu pun, you mesti kata is good. Sebab semua ni apa? Semua ni adalah kejadian ataupun yang telah direka dan telah didesain dan diberi oleh Allah SWT. Dia yang buat semua. Tak usah nak lawan lah. Jadi kita tenang. Rupanya bila kita tenang, saudara sekalian, ini adalah ubat yang 50% lagi. Saya dah kata tadi, 50% diet, 50% lagi stres. Yalah, tidur matahari tu bonus lah. Itu ada kaitan dengan stres kan. Kalau you stres, macam mana you nak tidur kan? Macam mana you nak pergi senyum dengan pokok, nak cakap dengan bulan kan? Saya ada moon therapy semua. So, bila you tak stres, you punya hormon dan you punya nitric oxide tu boleh berfungsi dengan kemas. Nitric oxide, ingat dia punya mother untuk segala penyakit jantung ialah nitric oxide untuk membuka vasodilation tu. Okey, stres nanti bila-bila saya buat lagi. Saya suka buat topik untuk stres ni sebab kan saya kata kat you dulu saya nak jadi psychiatrist, tapi saya tak tahan. Sebab ramai sangat orang bila jumpa saya 4-50 orang sehari tu, malam-malam saya pun jadi tak betul juga. Lama-kelamaan saya kata tak tahan. Okey, kita tutup dengan dua lagi. Okey. Siapa yang sakit jantung, terutama sekali, you tidak boleh lepas kepada perkataan love atau kasih sayang. Kajian dah dibuatkan bagi mereka yang kena sakit jantung, masalah yang berlarutan lama sangat ni, kalau dia punya kasih sayang atau support, sokongan daripada family tak ada langsung, ataupun mereka ditinggal-tinggalkan, ataupun orang tua-tua ni kadang-kadang anak pun tak halus, seminggu sekali pun tak, selalunya mereka meninggal lebih cepat. Memang semuanya Tuhan yang jaga kan, takdir mati bila semua tu Tuhan yang jaga, betul tak? Tapi orang bila buat kajian, dia dapati kalau mereka tidak ada sokongan, ada kasih sayang, mereka lebih cepat pergi daripada orang yang walaupun dah nak pergi, ada kawan ramai datang, ada you berinteraksi, tanya pendapat, ada kumpulan sokongan. Sebab tu projek tahun depan saya nak buat satu komuniti yang dah ada ni, supaya saya nak ajar secara trainer. Saya nak train anda. Kalau siapa yang sudi nanti you daftar, I nak buat trainer supaya ilmu yang saya sampaikan ni you boleh sebarkan lagi. It's okay. Ilmu ni kita kena kongsi sebanyak mungkin. Jadi kalau saya seorang, kalau saya boleh multiply 100 orang lagi, you bayangkan, betul tak? Saya dah ada lebih kurang nak dekat 200,000 orang. Jadi kalau you setiap orang boleh dapat seorang 10,000 lagi, okay, silakan. Yang basic you dah boleh, tak usah risau. Sebab apabila you cerita tentang love, siapa tak boleh?
Love, kasih sayang, betul tak? You kena tahulah daripada kasih sayangnya suami isteri, kasih sayangnya mak bapak yang masih ada, doa mereka tu muslak sangat, anak kita kalau yang dah bercucu, ini semua ada kaitan. Lepas tu kalau you tengok orang buat apa reunion kan, kita jealous kan, sampai 100 orang family dia orang, itu yang family besar. Kita yang family kecil, kecil lah, 10-20 orang pun boleh. Tapi kalau nak jamu pun malas, sebab you nak fikir nak bagi makanan besar-besar, nak panggil orang pun susah. Sekarang apa yang nak belanja banyak-banyak? You kan kalau ikut diet saya tak payah banyak, memang orang tak datang lah rumah you nanti tu tak. Tak apa, you siapkan sikit daging-daging ataupun benda-benda yang dia orang suka tu, tapi you jangan makan, boleh? Sebab takut nanti dia orang tak datang rumah you. Kan kadang-kadang I pun kalau pergi makan dengan kawan-kawan, saya buat dek je. Kalau kita mengada-ngada nanti orang tak suka berkawan dengan you, betul tak? Siapa nak suka tengok you makan salad, makan ubi-ubi, tu tak? Makan dal, ya. Boleh kita makan, orang makan tosai, nasib baik kita boleh makan tosai, capati semua boleh lagi kan? Okay. So saya janji last kali nak tutup kan, saya kata adalah satu last kali. Tidak lain tidak bukan kuasa Allah, iaitu dipanggil God. That means Allah is kita punya doktor sebenarnya. This is our partner for life. Memang betul lah. Cuma saya perlu diingatkan, anda perlu diingatkan. Baguslah kan, sebab kita ni sentiasa lemah. Kadang-kadang kita tak diperingatkan, kita lupa diri. Kita percaya pada Allah, tapi kita tak pakai teknik tujuhnya. Teknik ketujuh ni sebenarnya dia the last, tapi dia yang pertama sebenarnya. Saya cuba supaya last ni anda tak lupa. Anda dengar yang pertama tadi mungkin dah lupa. Apa pertama tadi? Apa dia? Cuba diet kan, diet dengan fasting, dengan water therapy, itu tak? Okay, lepas tu exercise, sleep, sunlight, lepas tu jaga stres, make sure love tu cukup, kita love orang love kita. Ujung-ujung sekali semuanya kita kena serah pada Allah SWT, dan kita minta dia benarkan. Kita minta banyak mana pun dia bagi, dengan syarat kita ikhlas. Dan you kena tahu kenapa you minta nak baik pada penyakit jantung ni. Kalau you tak tahu kenapa you nak baik, maka lambat sikit nak baik. Orang yang tahu kenapa dia nak baik, nombor satu dia nak beramal, nombor dua dia nak semayang balik dengan tak susah, nombor tiga dia nak jaga anak dia, nombor empat dia nak bagi habis bisnes dia supaya dia boleh tinggal kepada anak cucu dia. Dia ada lagi niat nak bantu orang miskin, nak tolong kelas-kelas tahfiz, nak jadi ahli surau dan sebagainya. Silakan, you mesti macam saya ada niat. Ada kenapa saya nak hidup panjang, betul tak? Saya minta, tak apa. Jangan minta hidup panjang, tapi kalau Tuhan kata, kenapa kau nak hidup panjang? Saya tanya you, why do you want to live long life? Why? If you don't have a reason, very difficult. So, daripada hari ini, saya tutup dengan satu homework ataupun kerja rumah. You tolong tulis, bagi kat saya satu muka surat dalam 3-4 line dahulu, yang explanation tak perlu. Cerita kat saya, kenapa you minta panjang umur. Kalau you tak tahu, berarti susah you nak ikut apa saja yang saja. Bila you ada sebab yang lebih besar daripada yang you fikirkan, cuma nak hidup je, cuma nak bangun pagi besok, alhamdulillah je, tak jadi. Tuhan tak pernah jadikan kita untuk cuma bangun besok pagi, ataupun dah bangun pagi ni masih lagi tak tahu kenapa. Sekurang-kurangnya untuk jaga family you, sekurang-kurangnya untuk bagi the best kepada anak cucu you, pada suami isteri you, betul tak? Sekurang-kurangnya untuk menjaga balik office you. Tak sakit jenis title kerja semua, you mesti ada sebab. Orang yang ada sebab, ada semangat, dia umurnya walaupun tetap sekian waktu, katakan kita semua ada 5-10 tahun je lagi kan, tapi 5-10 tahun kita tu berbeza dengan orang yang tak ada langsung matlamat hidupnya. Jadi cukup dulu, saudara sekalian. Nur Haizan, Jairin Lo, thank you very much. You are always there, man. Okay, Zawati, Nur Aziza, biasa sebut nama-nama lagi. Come on, come in. Okay, Noreha Makdum. Mana lelaki ni? Orang lelaki yang ramai kena had tau, jangan main. Oh, you kerja, sorry. Orang perempuan yang duduk kat rumah. Okay. Saya faham. Be happy. Good or bad is good. Redor, that's right, Nuraini. Okay. Nur Baby Khalifa, you're back. Very good. Okay, saudara sekalian, saya tutup dengan kita menjemput anda sekalian bagi love. Ingat saya kata, love yourself, love your family, love your friends, and love everyone. Sekarang dalam community kita, at least 200,000 orang yang akan mendengar kita punya bisikan hati kita. Dan bisikan
hati kita itu tak perlu bersuara. Dengan doa saja dah cukup. Tapi kita punya sign kat sini ialah bagi love dan kita bagi like, dan tolong yang penting ialah share. Tolong saya, okey? Saya berjuang habis-habisan sebab umur dah meningkat, tak cukup masa bagi saya, tapi dengan bantuan anda, saya percaya saya boleh capai. So, I hope you like it. I hope you enjoy. But tolong share pada orang yang memerlukan sangat-sangat. Sakit jantung is the number one killer. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love and share and like, please. Thank you very much. Bye.